السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala terlebih awal. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah taala pada hari ini 17 Mac 2023 Masihi bersamaan dengan 24 Syaban. Maka Jumaat ini merupakan Jumaat yang terakhir dalam bulan Syaban dan insya-Allah Jumaat minggu hadapan adalah Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah. Kita sama-sama doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan yang penuh kerahmatan, keberkatan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan baca kitab Anak-anak Kunci Syurga karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Antara bab ataupun anak-anak kunci syurga yang ditulis di dalam kitab ini adalah perkara-perkara sunat pada hari Jumaat. Jadi kita ambillah peluang seminggu sekali ini untuk kita mengambil sedikit manfaat dan juga peluang. Mudah-mudahan kita mendapat salah satu kunci untuk kita buka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan, apabila kita menyebut tentang hari Jumaat, sunat yang pertama adalah sunat untuk mereka yang ingin mendirikan salat Jumaat untuk mandi. Untuk mandi sunat hari Jumaat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil," atau kama qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu hendak pergi salat Jumaat, hendaklah dia mandi. Niatlah mandi sunat hari Jumaat, mandi hari Jumaat. Kalau kita bekerja, kita tak sempat nak mandi dan sebagainya, kita mandi daripada awal subuh tu tadi. Kita niat mandi sunat hari Jumaat. Sebab kita ramai yang bekerja, yang tak bekerja kita khususkan kalau kita bercuti pada hari itu, maknanya sebelum kita nak pergi solat Jumaat itu kita mandi khusus sunat, mandi sunat hari Jumaat sebelum hadir untuk pergi salat Jumaat. Ambil peluang ni tuan-tuan. Jadi yang bekerja disebut tadi kita mandi di awal pagi. Susah pula nak buka baju kerja, nak pergi solat, nak pergi mandi dekat masjid surau. Kalau ada kekuatan silakan, tak ada masalah.
Yang kedua, antara perkara sunat hari Jumaat yang dinasihatkan, yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu sunat bersegera, iaitu pergi awal ke tempat salat Jumaat. Hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni, hadis ni biasa kita dengar, mudah-mudahan menjadi motivasi dan penguat kita untuk hadir lebih awal untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, maknanya dia meratakan seluruh anggotanya dengan air, membersihkan tubuh badannya. Kemudian setelah dia mandi sunat, kemudian dia bersegera menuju ke masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta. Mudah-mudahan yang datang awal ni, yang paling awal dapat seekor unta. Nah, sesiapa yang datang pada saat yang kedua, saat yang kedua, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor lembu. Ni ranking yang kedua. Dan sesiapa yang datang pada saat ketiga, kata Nabi SAW, maka seolah-olah dia berkorban dengan kibash jantan yang bertanduk besar. Kibash ataupun kambing. Sesiapa yang datang pada saat keempat, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor ayam. Unta, lembu, kambing, ayam. Dan sesiapa yang datang pada saat kelima, imam nak habis dah baca khutbah, dia duk baham lagi rojak kat luar, contoh, bukan kat sini, maka dia seolah-olah berkorban dengan sebiji telur. Maka apabila imam datang ke mimbar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan peringatan khutbah ini. Jadi bila khatib naik ke mimbar, malaikat-malaikat akan duduk sekali. Sebab itu tuan-tuan, kita ni memang digalakkan untuk masuk ke dalam ruang. Dengarlah cakap, ahli jawatan kuasa masjid, masuk ke dalam. Dia kata, janji aku datang masjid. Bukan, kita nak duduk dengan malaikat-malaikat ni. Siapa yang sebut ni? Nabi SAW sebut. Nabi bagi tahu ganjaran orang yang datang awal, berkorban unta, yang kedua lembu, yang ketiga kibash, yang keempat ayam, yang kelima telur ayam. Rasanya dulu di kampung-kampung bagi telur ayam sebab hadis ni rasa. Mujur tak ada hadis pasal pisang. Kan? Ada satu masjid tu, ada ustaz ni sebutlah, sahabat-sahabat kita juga, dia kata, kenapa di masjid ni bagi pisang? Ingat kita monyet, bagilah anggur ke, bagi buah lain lah selain pisang. Jadi kita kata tak apalah, itu yang dia ikhlas kan, nak buat macam mana. Jadi bersegeralah tuan-tuan mana yang boleh, InsyaAllah. Jadi para malaikat kata Nabi SAW, hadarat al-malaikah yastami'una al-dhikra. Malaikat-malaikat ni akan berhimpun, duduk di celah-celah jemaah ni, duduk untuk dengar. Itu yang kedua, bersegera. Yang ketiga, sunat berjalan kaki ketika pergi ke tempat salat Jumaat. Sunat. Kalau rumah tuan-tuan dekat, tafadhal, itu lebih baik. Imam Tirmizi merekodkan dan menyatakan dalam hadis yang bertaraf hasan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok step by step dia, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumal jumu'ah waghtasala." Sesiapa yang mandi dengan sempurna pada hari Jumaat. Step pertama, mandi dulu. Thumma bakkara wabtakara. Kemudian dia pergi ke masjid lebih awal. Wa masya wa lam yarkab. Dia bergerak awal itu dengan berjalan kaki, kata Nabi SAW. Dan dia tidak menaiki kenderaan. Ini bagi yang dekat lah. Wadana minal imam fastama'a. Dan dia duduk dekat dengan imam. Maksudnya bila dia datang tu, dia bukan datang awal saja, bukan datang dengan jalan kaki saja. Dia pergi masuk saf pertama, rebut, kan? Benda yang kata Nabi SAW, kalau kamu tahu dua amal ini, nescaya kamu akan berebut untuk melakukannya, walaupun terpaksa kamu mengundi. Yang pertama saf, yang pertama saf depan. Yang kedua azan. Azan ni kalau ada Bilal yang dilantik dan dibayar gaji, janganlah berebut. Memang tugas dia. Tapi kalau kita minta izin nak azan, fadal, boleh. Jadi duduk dekat dengan imam, maknanya dekatlah, merapatkan saf ke depan. Dan fastama'a, dia mendengar. Nabi tak sebut tidur ni. Nabi tak sebut tidur waktu khutbah. Siapa tidur tak termasuk dalam golongan ni. Fastama'a, Nabi kata kamu kena dengar khatib yang berkhutbah. Walam yalghu, kata Nabi SAW. Dan dia memberi tumpuan sepenuhnya pada khutbah tersebut. Kana lahu bikulli khutwatin wa amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, atau kama qala. Dia dengar dan dia beri tumpuan sepenuhnya, dan dia tak bercakap ketika khutbah. Maka orang yang sebegini, dia mandi, dia bersegera datang ke masjid, berjalan kaki, dia rapat duduk dengan imam di saf-saf yang depan yang kosong. Kemudian dia dengar dengan penuh perhatian dan tak bercakap-cakap ketika mana imam membaca khutbah. Kata Nabi SAW, setiap langkahnya yang dia langkah untuk pergi solat Jumaat itu mendapat pahala 1 tahun puasa siang hari. 1 tahun. Dan 1 tahun ibadah pada waktu malam. Siapa pernah puasa setahun? Tak pernah, tuan-tuan. Ni bulan Syakban pun tak puasa-puasa lagi ni. Nak habis Syakban dah. Ni nak dapat pahala ni. Jadi kena susun strategi, mandi, ambil uduk, bersegera, berjalan kaki. Kalau jauh, naik kenderaan. Dekat dengan imam, maknanya rapatkan saf-saf di hadapan. Dengar, jangan bercakap. Telefon off, berhenti main game, PUBG ke, Mobile Legend ke. Ustaz semua tahu, sebab anak-anak yang main, bukan ayah yang main. Tapi kalau budak-budak main ni okey lah. Tapi kalau bapak budak tu main tu masalah lah. Itu yang ketiga, tuan-tuan, bersegera ya untuk datang ke masjid. Yang keempat, sunat berjalan dengan perlahan dan tenang. Yang ni kita dah bincang dulu dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus salah fa'alaikum bis-sakinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu pergi salat, maka hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Tapi dengan syarat datang awal lah. Ni datang tenang 1:45. Pukul 2 tenang je. Orang kata cepat.
bertenang. Ustaz tak dengar hadis tadi. Dia pandai cakap kita, dia belajar, bukan tak mengaji kan. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis ni, pergi solat ni jangan tergopoh-gopoh. Tenang-tenang je. Yang kelima, sunat membaca Al-Quran dan berzikir sebelum imam berkhutbah. Kalau tak ada kuliah macam ni, zikirlah, habiskan selawat. Jumaat ni special sikit, dia banyak selawat. Gedung untuk kita banyak berselawat adalah pada hari Jumaat. Baca Quran, khusus baca Quran, baca suratul Kahfi kalau mampu. Kalau tak mampu, bacalah surah apa yang mampu. Tak mampu baca surah, ustaz, spek tak bawa, tak nampak, bacalah 3 kul. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selesai. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum fi salatin ma daman as-salah tahbisuhu," atau kama qala. Sesungguhnya seseorang dari kamu sentiasa dihitung dalam keadaan salat selama mana dia menanti pelaksanaan salatnya. Selama mana kita menunggu waktu salat, maka kita dikira seolah-olah kita bersalat. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang sedang menunggu imam untuk salat seumpama orang yang berterusan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sunat untuk kita yang keenam, sunat untuk kita berhias-hias. Bagi lelaki, pakai pakaian yang elok, pakai wangi-wangian, tuan-tuan. Pakai yang elok, baju yang bergosok. Tuan-tuan jangan salah tafsir, salah anggap tentang pakaian-pakaian ni. Assalamualaikum, kenapa tak ada suara? Nabi cukup jaga cara pakai. Kopiah tu kalau putih-putih lah, jangan kuning. Abang minta baju ni gosok, kain plekat tu pakailah yang paling terbaik. Tak nampak pun Ustaz mute. Jangan berlubang-lubang. Dia kata tak apa Ustaz, zuhud. Zuhud tu bukan zuhud, tu kedekut. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Pakailah yang cantik-cantik, terutamanya pada hari Jumaat. Kata Nabi SAW, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abi Daud. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat memakai pakaiannya yang paling elok, yang paling cantik, dan memakai wangi-wangian jika dia mempunyainya, kemudian mendatanginya untuk salat Jumaat tanpa melangkahi orang-orang yang sedang duduk. Ni tuan-tuan, orang tengah duduk jangan langkah-langkah, minta izin dulu. Tapi kalau di Mekah, di Madinah ni biasa, bukan setakat langkah, dia angkat kita tak belakang. Itu kita kena banyak sabar. Orang kita insya-Allah dia tak langkah-langkah. Orang negara lain kita tak tahu. Memang pengalaman kita kan, pergi umrah, pergi buat haji, buat umrah. Memang menguji sabar kita. Kita ni bekas atlet silat gayung. Tengok dia duduk langkah kita ni. Lepas tu dia duduk tonyoh-tonyoh badan kita. Nabi larang ni. Nabi larang. Kamu datang solat Jumaat dah bagus dah. Mandi, pakai baju yang cantik, pakai wangi-wangian. Nabi SAW sebut, ingatkan kita, orang yang langkah-langkah ni, sebahagian ulama menghukumkan dengan 2 hukum orang yang suka langkah-langkah ni. Satu, sebahagian ulama memberi hukum makruh.
kita langkah-langkah orang. Yang kedua, sebahagian ulama mengatakan haram. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bashir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang melangkah di atas leher manusia. Nabi tengok zaman dulu dah berlaku. Maka baginda berkata kepada lelaki itu, ijlis faqad azaita wa anaita. Duduklah, sesungguhnya kamu telah menyakiti orang dan kamu telah rugi. Jangan tuan-tuan, jangan duk langkah-langkah, duk tolak badan orang. Nak datang cepat, nak dapat tempat depan ni, datang awal. Datang awal, itu saja. Tanpa melangkahi orang-orang yang sedang duduk. Kemudian salat sunat mutlak sebanyak kemampuannya ni. Kita dah salat tahiyatul masjid ke? Kalau di surau ni tak adalah salat tahiyatul surau kan. Salat sunat wuduk lah. Dah tak ada apa salat sunat dah kita nak buat. Buatlah salat sunat mutlak ini tanpa had. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu kalau ada kemampuan. Kemudian diam apabila imamnya datang untuk berkhutbah sehingga sampai selesai solatnya. Maka amalan itu kalau dia buat menjadi penghapus dosa-dosa antara Jumaat tersebut dengan Jumaat yang sebelumnya. 2 Jumaat tu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, membaca suratul Kahfi pada malam dan hari Jumaat ikut kemampuan tuan-tuan. Ada 110 ayat tu, bahagi-bahagikanlah. Lepas berkumandangnya azan maghrib malam tadi, Khamis malam Jumaat, sehinggalah sebelum berkumandangnya azan maghrib Jumaat, bacalah kalau boleh. Baca sikit-sikit. Lama-lama insya-Allah kita boleh habis. Tapi kalau kita baca tadwir, kita fokus betul-betul 35 minit ke 40 minit boleh. Tapi yang baca laju yang biasa dengan Quran 20 minit boleh, insya-Allah. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, atau kama qala, siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya di antara 2 Jumaat. Cahaya itu apa maksudnya? Allah Ta'ala akan guide kita, tunjukkan kita ini tak betul, ini tak baik untuk awak, ini tak baik, ini. Tuan-tuan cuba baca minggu ni, minggu depan tak baca. Tengok, buat perbezaan. Jangan minggu ni tak baca, minggu ni tak baca, sama je Ustaz. Memang tak ada kesan lah. Cuba baca, tuan-tuan, cuba habiskan. Nak baca suratul Kahfi ni, handphone kena tutup dulu. Tutup, tak ada gangguan. Baca fokus 40 minit, setengah jam ya. Fokus, insya-Allah boleh. Yang ke-9, sunat memperbanyakkan doa pada hari Jumaat dan malamnya. Pada malam Jumaat ada yang disebutkan dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam kitab Al-Jumu'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah, atau kama qala. Pada hari Jumaat, kata Nabi SAW, setiap Jumaat ni terdapat satu waktu yang singkat yang jika kebetulan dengan seseorang yang sedang solat dan memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, Allah Ta'ala akan kabulkan. Ulama-ulama ni berbeza pendapat. Ada yang mengatakan waktu tu antara khutbah, 2 khutbah. Imam duduk khutbah yang pertama
sebelum imam naik khutbah yang kedua, waktu tu mustajab doa. Tapi waktu tu mustajab tidur. Senyap. Kan, kalau ada setengah surau masjid dia baca doa, okeylah, orang sebelah siku dia baca doa. Kalau yang ada setengah surau masjid tak baca doa, iqamah baru dia bangun. Kan, bukan kat sini tuan-tuan, tempat lain. Jadi waktu yang kedua di penghujung-hujung nak habis hari Jumaat, iaitu selepas asar nak membawa kepada maghrib. Itu di hujung-hujung waktu salat atau waktu Jumaat, itu waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menunjukkan dengan tangannya, baginda tangan yang sedikit. Masa tu sedikit je, waktu tu sekejap je, kita tak tahu. Allah Ta'ala rahsiakan. Jadi kita banyak istighfar lah. Itu paling kurang. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan kita sunat memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat dan pada malamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Sesungguhnya antara hari-hari yang afdal, yang utama bagi kamu adalah pada hari Jumaat. Maka kata Nabi SAW, fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari tersebut. Nabi sebut secara khususnya, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, kerana bahawa selawat itu akan dibentangkan oleh para malaikat kepadaku pada hari Jumaat. Ini spesialnya pada hari Jumaat. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tentang sunat-sunat hari Jumaat ini menjadikan kita mendapat pahala dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbaki hidup kita yang masih ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita nak menyambut Ramadan al-Mubarak, kita banyakkanlah berdoa. Ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala rahsiakan pada hari Jumaat, Allah Taala akan kabulkan permintaan kita. Dan pada hari Jumaat ini juga, tuan-tuan, kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi SAW, seperti mana Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana untuk aku berselawat kepadamu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan nak tambah Sayyidina, tafadhal. Boleh, dua-dua boleh, jangan bergaduh. Nak tambah boleh, tak tambah pun ada riwayatnya, ada pendapatnya. Yang tak boleh, dua-dua tak sebut. Itu yang tak bolehnya. Kali yang kedua, kata Ka'ab bin Ujrah, aku bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana untuk aku berselawat kepadamu wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat ini kita namakan selawat Ibrahimiyah. Kalau tak ada masa nak berselawat panjang ini, cukuplah selawat yang pertama tadi. Dan banyak lagi riwayat-riwayat selawat yang lain. Yang pentingnya kita ingat Nabi SAW, seperti mana yang Nabi sebut, fa'aksiru, banyakkan kita selawat pada hari Jumaat ini, kerana berselawat pada hari Jumaat ini adalah hari yang utama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW pada hari Jumaat, dan seterusnya kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa kepada Allah dan istiqamah dalam melakukan ketaatan dan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sekadar itu untuk tengah hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah.